أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقه قولنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala masih lagi diberi peluang untuk kita duduk malam ini dalam satu jamaah majlis ilmu sambung tafsir surah Al-Isra ayat yang ketiga yang saya bacakan tadi. Baik. Kita dah ambil berkaitan dengan kenapa Allah datangkan cerita pasal Isra, lepas tu datangkan cerita pasal dipanggil Musa ke Bukit Tursina. Maka ayat yang ketiga ini menggabungkan kedua-dua ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Allah sebut permulaan ayat yang ketiga, iaitu penghabisan pada fasa yang pertama. Kita masih lagi berada dalam fasa muqaddimah surah. Jadi muqaddimah surah Al-Isra ini menerangkan hari ini bahawa cerita dalam kisah Isra ni hanya berkisar tentang dua perkara, umat Muhammad, umat Nabi Musa AS. Untuk kita bawa sampai bila-bila supaya hari ini kita nak kenal pasti sama ada kita hidup sekarang ini adakah bersama-sama dengan umat Nabi Muhammad semua sekali, ataupun kita rasa ada juga umat Nabi Musa. Tak? Adakah umat Nabi Musa itu telah pupus? Cuma yang ada sekarang ni semua umat Nabi Muhammad. Nanti kita akan tengok sikit. Tapi dalam muqaddimah ni Allah gabungkan dua-dua umat ni dalam ayat yang ketiga. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Dzurriyyata man hamalna ma'a Nuh. Umat Nabi Muhammad adalah dzurriyyah. Umat Nabi Musa adalah dzurriyyah, iaitu apa dia? Keturunan yang datang daripada Adam alaihissalam. Tapi Allah klasifikasikan, takhsiskan kepada umat ini. Kalau nak kata Adam ni kok jauh sangat, maka Allah ambil yang paling dekat. Siapa? Nuh. Dzurriyyata man hamalna ma'a Nuh. Kita ini Allah nak sebut bahawa adalah semua yang ada di atas muka bumi ini, start daripada kaum Musa sampai akhir zaman ini, adalah cucu cicit daripada orang yang berada di atas kapal Nabi Nuh. Itu dia. Asalnya kita ini adalah cucu cicit daripada keturunan kita yang asalnya ada di atas kapal Nabi Nuh, daripada golongan manusia. Zurriyata man hamalna ma'a Nuh. Tak kira lah kita ini daripada cucu cicit Nuh ke ataupun cucu cicit pengikut Nabi Nuh alaihi salam. Tapi tok nenek kita yang ada hari ini, manusia-manusia yang ada sampai hari ini, semua di atas muka bumi ini adalah asalnya tok nenek kita yang berada bersama Nabi Nuh alaihi salam. Sonok dah asal dengar. Maknanya tok nenek hak kita awal dulu telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tok nenek Nuh dulu, maksudnya yang berada bersama-sama Nuh itu telah beriman kepada Allah. Dan baki cucu-cucunya kita ini adalah asalnya daripada keturunan orang yang beriman. Yang tu Allah nak beritahu supaya kita sedar, supaya kita ingat, jangan jadi apa-apa kepada kita berkaitan dengan iman. Kerana apa? Tok nenek kita yang berada bersama dengan Nabi Nuh pun beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Sebab waktu Nuh itu sesiapa yang tidak beriman telah pun ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu. Hanya tinggal orang yang beriman
di dalam kapal yang itu yang menyebarkan keturunan sampai hari ini. Dan keturunan yang paling penting hari ini yang tinggal pada kita adalah dua benda yang Allah sebut dalam Al-Quran. Keturunan Bani Israel. Ini keturunan Bani Israel. Pasal apa? Pasal itu Allah nak cerita dalam surah Al-Isra. Nak habaq sebut Bani Israel ni macam mana. Dan sekarang ini keturunan selain daripada Bani Israel, iaitu Allah kelaskan kita kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita sama, mai daripada satu kapal. Satu kapal. Maka hari ini ada orang kata ikut Nabi Isa, ada orang kata ikut Nabi Musa dengan kitab Taurat, kitab Injil. Tak pernah lagi saya dengar ada orang sebut kata dia ikut kitab Zabur. Pasal apa? Pasal terlalu jauh tak Zabur. Ataupun jarang, saya tak pernah dengar lagi lah orang sebut saya pengikut Nabi Daud. Tak. Yang ada hari ini Yahudi dan Nasrani yang disebut dalam Al-Quran, iaitu kitab Taurat dan Injil. Padahal yang sebenar-benarnya hanya manusia ini di atas muka bumi hanya perlu mengikut Al-Quran sahaja, kerana kitab Taurat telah pun dimansuhkan apabila datangnya kitab Injil. Maka Injil telah dimansuhkan apabila turunnya Al-Quran. Maka dua kitab yang orang duk ikut hari ini, Taurat dan Injil, tak boleh dipakai, tidak sah dipakai. Tidak cerita. Tapi kita adalah satu daripada satu jalur. Agama kita turun daripada satu jalur, daripada Musa. Daripada Musa turun ke Nabi-Nabi yang lain, kemudian jumpa Isa, dan apa yang Injil bawa itu ada di dalam Taurat. Dan kemudian habis soal Isa, Injil itu dimansuhkan datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kandungan yang ada di dalam Al-Quran itu ada di dalam kitab Injil dan Taurat. Jadi sepatutnya Allah nak cerita start daripada Nabi Nuh lagi, jalur itu turun, Islam itu turun, sepatutnya tidak perlu ada perpecahan. Taurat membawa benda yang sama, Injil membawa benda yang sama, Al-Quran mengkomplekskan semua kitab-kitab berada di dalam satu edisi khas yang dipanggil Al-Quran. Semua hukum-hukum dah ada pada zaman dahulu di dalam Al-Quran menceritakan segala-galanya. Sebab tu Allah sebut datangnya semua itu daripada Nuh, satu jalur. Tapi hari ini orang yang tak ikut Islam tidak memahami daripada mana mereka datang. Kalau kita tengok orang putih sebut di dalam sejarah ataupun di dalam kajian mereka bahawa manusia ini datangnya daripada monyet, beruk. Bahasa kasar sikit. Daripada beruk. Monyet ni orang kata apa, halus sikit kan. Yang kasar sikit beruk. Beruk ni bukan monyet yang duduk naik nyok tu. Dia katakan beruk ni, manusia ni kata datang daripada beruk ni. Banyak cerita yang dinukilkan di dalam movie-movie, cerita Mak Saleh buat ni. Beruk tu yang gorila, yang boleh hidup bersama manusia yang menjaga tu, Tarzan tu. Keluar daripada situ. Ceritanya kenapa? Untuk menguatkan kajian mereka bahawa manusia ini asal daripada beruk. Tapi Allah cerita di dalam kisah ini, manusia ini asal semuanya daripada keturunan yang lahir daripada keturunan Adam, iaitu Nabi Nuh alaihissalam. Kita hari ini ada di atas muka bumi selepas berjuta tahun, hari ini nak sampai ke hari kiamat ini adalah manusia yang daripada keturunan Nabi Nuh dan orang yang berada di dalam kapal bersama-sama Nabi Nuh. Manusia. Man hamalna bermaksud manusia. Memang Nabi Nuh bawa kebau, gajah, tapi bila Allah istilahkan sebagai man, makna dia adalah manusia yang bersama-sama dengan Nabi Nuh. Maka itu menolak sangkaan ataupun kajian orang putih bahawa manusia itu datang daripada beruk. Cuma apabila
kaedah saintifik itu ada satu yang boleh dibuktikan terhadap kebenarannya. Orang sains kata, orang putih kata manusia daripada beruk, salah. Sebab Allah sebut manusia daripada semua yang ada hari ini adalah berasal daripada semua yang berada di atas kapal Nabi Nuh. Baik. Tetapi perkataan ataupun kajian orang putih itu membuktikan satu perkara, bahawa yang disebut sebagai beruk itu adalah daripada golongan orang Israel yang Allah sumpah dan diceritakan di dalam Al-Quran. Laqad alimtumul ladzina i'tadaw minkum fis sabti faqulna lahum kunu qiradatan khasiin. Dalam ayat surah Al-Baqarah Allah kata, kami telah tahu apa yang mereka akan buat apabila kami buat sesuatu syarat pada hari Sabtu. Hari Sabtu ni orang Yahudi tak boleh turun ke laut. Ada satu, ni kita yang duduk cuti hari Sabtu ni, kita ikut orang Yahudi ni. Sebab orang Yahudi Allah kata cutinya hari Sabtu. Pasang dah ustaz ni gam terus. Nah, maknanya kita mengikut sistem orang Yahudi hari ini bercuti pada hari Sabtu. Padahal sepatutnya kita patut cuti hari Jumaat, penghulu segala hari. Yang mana Rasulullah kata daripada terbenamnya matahari nak masuk hari Jumaat, malam Jumaat, hari Khamis senja itu adalah hari yang terlampau afdal. Terlampau afdal. Sehinggakan setiap zikir tidak akan ditinggalkan oleh Allah daripada dikira. Sampailah terbenam matahari pada hari Jumaat. Mana Allah kira setiap apa yang kita buat dari segi kebaikan. Maknanya hari itu kita kena berada dalam keadaan tajrid fi tauhidillah. Duduk semata-mata kerana menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa jadi? Kita banyak kalut ke kerja, tidak? Maka kita tidak mengikut sunnatullah. Allah jadikan hari Sabtu itu hari cuti bagi orang Yahudi. Tak. Tapi orang Yahudi buat apa? Orang Yahudi bekerja pada hari itu. Kena turun ke laut. Pasal apa? Hari Sabtu adalah hari cuti bagi orang Yahudi. Jangan turun ke laut, jangan ambil ikan. Tapi Allah bagi ujian kepada orang Yahudi. Hari Sabtu lah ikan banyak. Tuan nampak? Hari Sabtu lah ikan banyak. Maka mereka turun ke laut. Ada kebanyakan orang Yahudi turun ke laut. Apabila turun je saja ke laut, faqulna lahum kunu qiradatan khasiin, maka kami terus sumpah mereka menjadi kera, beruk-beruk yang hina, beruk-beruk yang teruk. Bukan dalam kitab tafsir dia tak sebut qiradah ini sebagai daripada beruk, perkataan beruk ini sebagai daripada orang kata apa, tasbih atau perumpamaan. Tidak. Beruk ini yang Allah kata mereka itu dijadikan sebagai beruk, memang beruk lah, sama macam beruk. Maknanya manusia itu tiba-tiba terjadi beruk. Ada dalam satu ayat yang lain di dalam Al-Quran juga, surah saya tak ingat, dua Allah sumpah Bani Israel menjadi beruk dan babi, khinzir. Minta maaf sebut bahasa Melayu dia kasar sikit. Bahasa Arab dia okey sikit. Khinzir bukan babi. Babi itu samalah dengan khinzir. Orang tak bagi sebut babi tapi dia sebut semuanya khinzir kan. Dua Allah sumpah Bani Israel sama ada menjadi beruk ataupun babi, khinzir. Jadi membuktikan dalam kajian sains mereka betul daripada pihak ni, bahawa mereka kaji bahawa manusia itu datang daripada beruk. Ya, pada bila? Pada masa Bani Israel disumpah oleh Allah menjadi beruk. Kemudian beruk inilah, daripada mana asalnya beruk ini? Daripada asalnya manusia yang berada bersama-sama dengan keturunan-keturunan yang ada bersama dengan Nabi Nuh. Asal manusia, Allah sumpah jadi beruk. Maka kajian mereka setakat beruk tadi itu. Dan beruk itu kemudiannya Allah takdirkan bermutasi balik menjadi manusia sempurna balik pada sampai hari ini. Dan kebanyakannya adalah daripada kaum Bani Israel, Yahudi. Kerana Yahudi sahaja yang tersebut di dalam Al-Quran disumpah menjadi beruk ataupun khinzir. Baik. Apa persamaan kita dengan orang Yahudi? Rasulullah kata yang membezakan dengan orang Yahudi kita ni,
yang membezakan dengan orang Yahudi hanyalah solat. Persamaan apa dengan orang Yahudi kita hari ini yang kita buat? Dulu Allah larang orang Yahudi kerja hari Sabtu. Hari ini Allah larang kita, sepatutnya kita buat apa? Hari Jumaat kita bersama-sama beribadah, mengimarahkan masjid. Tapi kita buat apa? Kita buat apa? Kita menyusahkan diri kita sendiri dalam keadaan hari Jumaat itu Allah takdirkan untuk seluruh hamba-Nya untuk beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi kita bekerja. Tak samakah kita dengan orang Yahudi? Saya bukan kata kita Yahudi tak. Nak mencari persamaan, nampak? Itulah dia perangai orang Yahudi dulu. Rasulullah kata hari Jumaat ni hari untuk dikhaskan untuk Allah Subhanahu Wa Taala, segala-galanya berlaku pada hari Jumaat. Pahalanya sangat. Rasulullah tak sebut kata jangan, tidak. Itu bukan cara Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jangan mai hari Jumaat, tak. Jangan kerja hari Jumaat, tidak. Tapi dari segi hadis, kita sebagai orang yang ada akal patut faham apabila semua kebanyakan hadis menceritakan pelbagai keistimewaan hari Jumaat. Tetapi apa yang kita buat? Kita menidakkan semua hadis. Allah, hari ini biasa ustaz, sama aja. Itu masalah. Orang putih, orang Yahudi boleh khaskan cuti untuk hari Sabtu. Sampai sekarang mereka pergi gereja-gereja bagi yang rasa mereka itu beriman dengan kitab Taurat. Orang Kristian khaskan hari mereka cuti hari Ahad. Penuh dengan gereja-gereja. Tu yang nak bunyi. Kalau ada dekat sini tak pernah dengar. Di balik Penang tu ada dengar bunyi keting-keting hari Ahad. Tapi orang Islam tak ada identiti. Patut orang Islam perlu cuti hari Jumaat. Dan sepatutnya manusia hari ini perlu mengikut Islam dan cuti pada hari Jumaat. Kenapa? Kerana semua manusia adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dah tidak ada umat Nabi Musa, dah tidak ada umat Nabi Isa. Maka mereka ini yang mengikut Nabi Musa dan mengikut Nabi Isa telah pun terpedaya dengan syaitan. Telah pun terpedaya dengan rasa sombong diri, telah pun terpedaya dengan ahli-ahli kitab mereka hari ini, padri-padri dan segala-galanya. Terbukti dah kalau ikutkan ulama bermujadalah dengan padri-padri bahawa kitab Taurat itu bukanlah apa yang mereka bawa hari ini, tapi mereka memegang kitab Taurat. Begitu juga Injil bukanlah apa yang mereka bawa hari ini, tapi mereka memegang kitab Injil. Dan kita sebagai umat Islam rupa-rupanya meletakkan Al-Quran mengikut undang-undang At-Taurat wal Injil. Hari itu, hari ini sampai tak tahu bila lagi. Nauzubillah min zalik. Kita harap Allah buka hati para pemimpin untuk kembali kepada ajaran Islam yang sebenar. Dan kita harap semua, kita doa supaya semua manusia hari ini apabila Allah bagi bala hari ini, semua kembali menyembah Allah Subhanahu wa taala. Itu Allah nak tunjuk di dalam perkataan man hamalna ma'an. Kenapa Allah sebut hamalna? Kenapa? Kerana orang yang hamalna ini tidak tenggelam, dan orang yang hamalna ini bersama Nuh ini telah pun beranak cucu sampai hari ini. Untung orang yang berhamalna ma'anu. Untung. Kenapa? Kerana anak cucunya tersebar di semua pelosok bumi hari ini. Tapi ada di antara kita yang tak rasa untung. Dulu tok-tok nenek menyembah Allah, tapi hari ini mereka meninggalkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu. Kita kena ingat kita berasal daripada salah seorang yang berada di atas kapal bersama Nabi Nuh. Kenapa dia orang boleh selamat? Man hamalna ma'anu. Kenapa mereka boleh selamat? Padahal orang-orang lain tenggelam. Yang pertama, tauhid kepada Allah. Mengikut Nabi Nuh maknanya bertauhidkan Allah Subhanahu wa taala, tidak menyembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi hari ini kita kalau ada boh maaf, tak tahu kita duduk mana. Pasal apa? Keyakinan kita kepada Allah bukan orang dalam masjid ni lah.
Maknanya orang yang hari ini dilarakan oleh dunia, tak, sampai tak pernah baca Quran, tak solat dan sebagainya, maknanya mereka yang pertama tidak bersyukur dengan ayah, tok wan mereka yang berada di atas kapal yang beriman kepada Allah, dan mereka sebenarnya tidak mentauhidkan Allah. Orang yang takut kepada Allah ini automatik dia akan mentauhidkan Allah. Dia tidak akan mencari benda lain untuk diisi di dalam hatinya. Mesti Allah Subhanahu wa taala, kalau dia betul-betul beriman kepada Allah. Yang kedua, orang yang bersama dengan Nabi Nuh alaihi salam yakin dengan Nabi Nuh tanpa melihat Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah hari ini kita yang berada di sini, kita orang Islam yakin dengan dua perkara yang kita tidak nampak. Betul tak? Allah Subhanahu wa taala dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah Allah letakkan keyakinan ke dalam diri kita. Tapi bagaimana orang yang tidak yakin? Nampak? Yang ketiga, kenapa mereka boleh selamat? Kalau kita tengok anak Nabi Nuh selamat ke tidak? Allah sebut hadza ibni. Allah Nabi Nuh sebut ya Allah hadza ibni. Allah kata hadza laisa min ibnak. Itu bukan anak kamu, padahal keluar daripada perut isteri dia, tapi tidak diiktiraf sebagai anak. Kenapa? Kerana yang ketiga, hatinya orang-orang yang berada di atas kapal ini bersih. Hati, asalnya hati itu mesti bersih. Bila hati ini bersih, maka yang ada hanyalah Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran dan Sunnah yang ada di dalam hati. Kalau hati dah start tak bersih, ya, Rasulullah kata hati itu satu darah dalam diri. Mula-mula dia akan jadi setitik benda yang hitam. Kalau kita tidak mula bersihkan setitik benda yang hitam itu, dia akan merebak, menyebabkan hati itu semuanya menjadi hitam. Maka hilanglah Al-Quran, hilanglah As-Sunnah. Itu yang Allah sebut hamalna ma'anu. Tiga perkara yang membolehkan datuk nenek kita terselamat daripada banjir besar hari itu. Tiga perkara ini kita kena bawa sampai kita dapat selamat. Yang pertama daripada sakaratul maut, yang kedua daripada azab kubur, yang ketiga berada di mahsyar, yang keempat berada di depan timbangan Allah Subhanahu wa taala, yang kelima dapat selamatkan kita meniti titian siratal mustaqim untuk ke jannah. Baik. Innahu kana 'abdan syakura. Sesungguhnya Allah kata, hu itu kembali kepada Nabi Nuh. Maknanya yang berada di atas kapal itu bersama-sama dengan Nabi Nuh. Mereka mengikut seorang hamba Allah yang Allah kata syakura, hamba yang bersyukur. Kita baca hari itu subhanalladzi bi'abdihi subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram. Allah letak perkataan abdun kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat yang ketiga Allah letak perkataan abdun kepada Nabi Nuh alaihi salam. Apa yang ada pada abdun ini? Nak sebut kata sebelum kita bersyukur kepada sesuatu, sebelum kita bersyukur dan Allah terima terhadap syukur kita itu, yang paling penting sekali kita kena jadi abdun, mempunyai betul-betul ciri-ciri sifat seorang hamba. Baru kita akan diiktiraf sebagai sebenar-benarnya bersyukur. Allah letak sifat-sifat hamba yang bernama hamba itu di dalam surah Al-Furqan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayat yang mula dengan ayat tu surah Furqan ayat 63. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ibadur rahman." Hamba-hamba. Siapa itu hamba-hamba Allah? Hamba-hamba Allah itu, ini Allah nak cerita. Alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Yang berjalan di atas muka bumi dalam keadaan rendah diri. Hari ini kita nampak kita. Jangan tengok orang, tengok kita.
Adakah kita berjalan di atas muka bumi ini dengan rendah diri? Beli kereta besar agak-agak seronok lah. Tak. Pakai kereta Peugeot. Tak berjalan. Dia kata, ustaz, saya tak berjalan. Lepas tu bawa kereta. Tak. Bangga dapat pakai kereta Peugeot. Kan ada orang pakai kereta ni, ustaz. Tengok orang lah. Maknanya dia berada di atas muka bumi ini. Kalau dia sombong, kalau dia tak rendah diri, tak payah pakailah serban ke apakah, dia masih lagi bukan diiktiraf sebagai seorang hamba. Sebab yang hamba mesti tamshi fil ardi hauna, rendah diri. Apa katanya lagi? Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Hamba ini yang rendah diri ini, apabila orang kata dekat dia, orang bermujadalah dengan dia, orang berikhtilaf dengan dia, orang berkelahi dengan dia, dia relax je. Salam. Tak apa. Nak kata apa pun tak apa, katalah. Tak. Apabila khatabahumul jahilun, orang-orang jahil herdik dia, mengata kepada dia, nak berkelahi dengan dia, apa dia jawab? Qalu salama. Tak apa, tak apa. Apa pun tak ada masalah. Nampak? Ini orang yang rendah diri. Adakah kita dalam keadaan seorang hamba hari ini? Rasulullah kata, qaulil haq walau kana murra. Katakanlah benda yang benar walaupun perkataan itu pahit. Agak-agak saya kata tadi pahit ke tak? Pahit tak? Pahit tak macam? Pahit. Kena terima lah. Sebab dia kena terima qaulil haq walau kana murra. Kena terima walau macam mana pahit pun. Sebab apa? Kita sebagai salah satu daripada perjalanan kita menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala mesti ada ijtihad. Maknanya benda ini kita kena dengar dan kita kena sentiasa berlatih untuk menjadi seorang yang betul-betul merendah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas muka bumi. Dan jangan sentiasa bergaduh-gaduh, berkelahi-kelahi, berdebat-debat. Itu jadi masalah hari ini. Yang pakai serban pun berdebat, yang pakai kepiah pun berdebat, dan segala-galanya. Dah tak boleh beza di antara abdun syakura. Yang kedua Allah kata dalam surah yang sama, walladzi nayabitu lirabbihim sujadan wa qiyamah. Ciri kedua seorang yang betul-betul hamba. Ustaz, saya ni hamba Allah yang sebenar. Lepas tu saya berjalan dengan keadaan yang penuh keredaan dan penuh kerendahan hati. Lepas tu solat malam tak? Tidak, ustaz. Tak hamba lagi. Sebab ciri yang kedua untuk menjadikan seorang hamba itu yabituna li rabbihim sujadan wa qiyamah. Hari pada waktu malam seorang yang bernama hamba itu dia akan sentiasa bangun di malam hari, bangun berdiri qiyaman wa sujada, berdiri duduk sujud kepada Allah, maknanya bersolat kepada Allah Subhanahu. Ciri kedua sebagai seorang hamba, tidak sombong dan solat malam, baru boleh iktiraf seorang hamba. Habis dah kan? Ada lagi. Yang ketiga Allah kata apa lagi? Walladzina yaquluna rabbana asrif 'anna 'adzab jahannam. Seorang hamba selain berjalan di atasmu, hidup di atas muka bumi ini dengan rendah hati dan sentiasa solat malam, dia juga sentiasa berdoa kepada Allah, wa qina 'adzaban nar, wa qina 'adzaban nar, wa qina 'adzaban nar. Doa ini adalah yang terpenting dari semua doa untuk menjadi seorang hamba. Tak? Doa ni penting, penting daripada semua doa. Semua segala-gala doa, termasuk doa tolak bala. Idfa'anna ya Allah. Tolak bala hamba tak sangka. Hamba habis orang-orang dia tolak. Tak, dia. Nampak? Tapi lupa bahawa kebanyakan orang rasa doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar itu hanya doa penutup saja. Betul tak? Betul tak? Kita buat bagi doa penutup, Allah tak baca lah atina fid dunya hasanah. Nampak? Doa ini wa qina adzaban nar menjadikan kita sebagai seorang hamba.
Kerana orang seorang hamba, dia tahu di mana waqif dia tu, waqi' dia itu. Dia tahu bahawa tidak mampu dia tuntut sesuatu daripada Allah Subhanahu Wa Taala kecuali dengan meminta, ya Allah, janganlah masukkan aku ke dalam neraka-Mu ya Allah. Hindarkanlah aku daripada neraka-Mu ya Allah. Kenapa? Kerana kalau baik macam mana pun, beriman macam mana pun, tapi kalau Allah kata si fulan masuk ke dalam jahannam, habis tak? Boleh terima tak ni? Pahit tak? Pahit tak? Pahit. Macam mana ustaz kami beriman kepada Allah tapi boleh masuk neraka? Hak Allah Subhanahu Wa Taala. Hak Allah. Nanti kita akan baca dalam bab hikam nanti. Hak Allah. Macam mana pun hak Allah. Itu sebagai seorang hamba, dia meminta tanpa pertikaian. Ya Allah, hindarkanlah aku daripada api neraka, dalam keadaan diri dia tahu bahawa bila-bila masa sahaja Allah boleh lemparkan dia ke dalam jahannam. Ciri yang ketiga sebagai seorang hamba, tu yang nak sebut sebagai abdan syakura. Hari ini kita tengok, adakah kita abdan syakura? Saya syukur ustaz, syukur. Takat habaq syukur tak jadi. Nah, kalau takat habaq syukur, yang kemahnya nama syukur tu lagi kemah. Saya syukur ustaz, saya yang syukur lah. Kalau nak habaq tak ada lah, saya bagi contoh lah. Tak lagi ada nama syukur jenuh. Saya bagi contoh lah. Baik. Itu yang ketiga. Dan yang keempat, ciri seorang hamba yang sebenar-benar hamba, walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqtaru. Apabila dia memberi infak, habis takat tu. Orang seorang hamba, maksudnya apa? Mesti selalu menginfakkan harta. Tak, saya selalu ustaz infak harta. Bila? Jumaat tak pernah tinggal kotak. Saja tanya berapa ringgit? RM1. Sebulan RM4 ustaz. Tak jadi. Tak baguslah infak. Kolong-kolong infak juga walaupun sikit. Betul tak? Tapi kalau Mercedes mai parking tanti tepi masjid bagi RM1 tak jadi. Tak. Naik kereta Mercedes hak baru. Mercedes baru bukan lampu bulat lah ni. Mercedes baru dia banyak sensor lah ni. Hujan turun, wiper naik sendiri. Tu Mercedes baru tu. Bagi apa? RM1. Pernah Tok Imam duk peling, RM1 ni. Nampak? Hebat kat orang tu. Tok Imam tak apa, kena saya nak bagi RM1. Padahal memang dia nak bagi RM1. Habaq mana tanya, nak habaq kata dia memang buat masuk RM1. Tanya. Maka masih lagi belum mencapai ciri-ciri seorang hamba. Yang hamba apabila dia infak, yang keempat, dia tak cerita. Dia sudah habis dekat tu. Lam yusrifu wa lam yaqtaru. Dia satu lagi, apabila dia membelanjakan sesuatu yang milik dia, yang saya selalu sebut, kita simpan duit, simpan jangan sampai kedekut. Belanja jangan sampai boros. Itulah ciri-ciri seorang hamba. Tak simpan duit, bila mai hari orang kata hari derma rakyat, dia pun buat keluar. Sebab apa? Sebab banyak orang nak tengok. Tak, dia pun bagi sap. Ini derma daripada simpulan. Saya tu. Nauzubillah min zalik. Kita minta kita disimpangkan atau tidak menjadi golongan seperti itu insya-Allah. Amin. Dan yang kelima, banyak ciri hamba ni. Nak menjadi hamba ini, sebenarnya kita memang hamba, tetapi kita tidak menjadi hamba. Kita menjadi tuan hari ini kerana lupa siapa diri kita. Kita menjadi tuan. Yang kelima Allah kata, walladzina yad'u ma'ana la yad'u ma'allahi ilahan akhar. Yang tidak menyembah selain daripada Allah. Seorang hamba tidak menyembah selain daripada Allah. Betul ustaz? Kami tidak menyembah selain daripada Allah. Betul? Betul. Tapi di manakah kamu waktu solat asar? Terlepah. Duduk dalam jam. Di mana kamu waktu solat subuh? Sama ustaz. Terlepah. Qadha subuh pukul 9 selepas panjkat. Adakah itu nak sebut kata kita menyembah Allah? Itulah yang nak sebut kata kita menyembah selain daripada Allah. Kita mencari sesuatu selain daripada Allah. Kita boleh terlepas solat. Kerana apa? Duduk shopping. Minta maaf saya sebut. Pahit tak?
pahitlah sikit. Kita boleh terlepas solat sebab kita melakukan sesuatu perkara yang lain. Tak. Maknanya kita bukan betul-betul beribadah atau menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kerana solat itu kesampingan. Manusia ini apabila dia betul-betul menyembah Allah, dia nak turun rumah dia tengok jam. Orang puan kata, abang, jom kita pergi Maidin. Tengok-tengok 12.30. Tayang. Kita pergi Maidin selepas Zuhur. Betul tak? Betul. Orang pergi Maidin pukul 12.30 balik ke apa? Pukul 5. Tak tahulah sembahyang ke tak dekat surau tu. Betul tak? Sembahyang alhamdulillah. Tapi kebanyakannya tengok masuk keluar kereta, masuk kereta ya. Waktu solat itu berjalan tanpa dirasakan susah hati. Orang yang beriman, bukan abdun lagi, tapi dia beriman, dia akan rasa susah hati dalam hati dia. Tengok-tengok pukul 3 dah. Kita duduk ada dekat ni, jom kita balik cepat. Settlekan benda-benda ni. Sebab apa? Tak solat lagi. Tu yang ada bunga-bunga iman. Tapi nak jadi seorang hamba, benda ni kena buang. Baru dia iktiraf sebagai seorang hamba. Tak. Wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq. Alhamdulillah, yang ni kita hijau tanda right. Sebab Allah kata seorang hamba tidak akan membunuh orang manusia tanpa ada sesuatu yang hak ataupun yang perlu dibunuh. Contohnya macam menghukum orang yang bunuh orang, hukum dia mati. Maka pembunuhan itu hak sah. Orang yang selepas berkahwin berzina, hukumnya rejam. Membunuh itu hukumnya sah, hak. Tapi kalau saja-saja pergi duk tikam orang, maka itu ghairul haq. Membunuh tanpa hak. Jadi seorang hamba dia tidak akan membunuh suka-suka hati. Maka alhamdulillah ciri itu kita ada. Apa dah ciri yang kita ada nak tanya? Saya sebut 5, 6 dah ciri. Kita ada berapa? Tertolak, tertinggal satu, maknanya masih belum lagi menjadi hamba selengkapnya. Alhamdulillah yang ni kita ada. Kita tak bunuh orang suka-suka hati. Mengata ke orang sikit-sikit dah ustaz. Buang. Mengata tu buang. Orang tutur dulu kata apa, kalau duk mengata jadi bunga taib. Tak. Bila dah jadi bunga taib mula nak berkelahi. Bila nak berkelahi tak nak bertumbuk. Bila nak bertumbuk dia main macam orang pahlawan dulu. Buat kelak kerih lah, apalah. Saling bertikam, mati salah seorang. Itu membunuh ghairul haq. Nampak? Dan alhamdulillah kita bukan daripada golongan yang membunuh. Wala yaznun. Seorang hamba yang betul-betul hamba, dia tahu siapa dia dengan Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan pernah untuk berzina. Dia tidak akan pernah untuk berzina. Tapi apa jadi pada masyarakat kita hari ini? Kalau kita pergi hospital, dia ada bahagian pejabat agama ada satu kaunter di hospital mana-mana pun. Kerana apa? Kerana mereka akan merekodkan semua kelahiran tak sah taraf. Berapa banyak yang kelahiran tak sah taraf? Kenapa? Yaznun. 3 perkara ini Allah kata syirik kepada Allah, bunuh orang, berzina. Habis kalau dah buat ustaz, macam mana? Allah kata illa man taba wa amana wa amila salihah. Bertaubatlah dan beriman kepada Allah serta beramal soleh, maka Allah akan jadikan kamu seperti kain putih. Tapi pernah tak kita kata orang yang berdosa ini bertaubat? Setaubat-taubat mungkin. Ada orang yang berzina bertaubat, lama sekali tak tahan ustaz. Tak, buat pula. Nampak? Bertaubat lagi. Jadi itu ciri-ciri seorang hamba. Yang ke-7. Yang ke-8. Walladzina la yashhadu nazura wa idza marru bil lagwi
marru kirama, dan orang yang tidak meletakkan diri dia ataupun tidak meletakkan diri dia dalam keadaan yang zura, maksiat ataupun kesalahan ataupun kelalaian. Dan kebanyakan kita yang saya tengok, yang saya tengoklah hari ini, masya-Allah. Contohlah nah, jangan bukan terasa, ini satu contoh yang daripada pandangan semua alim ulama, bukan kata ustaz-ustaz saja yang memandang, alim ulama. Hatta dulu seorang tok guru, kalau dia tengok kenuri itu ada nyanyian, dia patah balik kereta dia. Masuk orang ustaz, tuan guru apa ni, kami jemput makan kenuri. Baik. Dia masuk kereta, tengok-tengok, Allah duk menyanyi lagu Piramli, lagu laki perempuan menyanyi, kan? Dia kono balik tok guru. Maka bukan nak kata ustaz ni teruk, ustaz lah tu pun tak. Inilah yang Allah sebut, kalau sebagai seorang hamba, dia mesti menjaga diri dia daripada meletakkan diri sendiri dalam perkara yang melalaikan, perkara yang menyebabkan kerosakan, perkara yang menyebabkan dia jatuh di dalam kancah kesalahan. Dan idza marru bil lagwi marru kirama, apabila dia berada dalam situasi tersebut, dia bertindak sebagai insan yang cukup baik. Maknanya dia lalu guru lalu tengok Allah orang menyanyi, tak apalah. Sebab apa? Sebab semua manusia pada waktu itu yang dalam kenuri itu tahu tak kata benda tu tak elok. Mustahil tak tahu kata benda tu tak elok. Dalam keadaan semua ulama sebut benda tu tidak berapa elok, tapi kita buat tak, nak tanya? Pajak seorang tak buat, kira alhamdulillah. Kuling kepala dah ustaz. Kira alhamdulillah. Tempat lain buat lagi tu. Nampak? Jadi apa ulama tadi buat? Pusing kereta. Itulah yang terbaik dia boleh buat supaya tidak, kalau dia pergi tegak mungkin dia akan bergaduh. Betul tak? Jadi sebab tu kita tengok ada orang sebut, alah tak ada apa ustaz, tu ustaz tu mai dia patah balik gitu, dia tak marah pun. Orang cakap lagu tu kita senyum dia. Ustaz tu patah balik pasal dia malas cari gaduh dengan hampa. Tak. Ni sebab dia adalah seorang yang hamba. Pasal dia akan berlalu dengan keadaan yang cukup baik. Tak mau cari pasal. Pasal hampa dah tahu benda tu. Orang yang buat maksiat dia tahu tak kata benda tu maksiat. Tikar ikut tahu tak kata salah. Tahu tak saya nak tanya? Orang yang tak main masjid selalu pun kalau tikar ikut dia tahu salah. Nah, pasal apa? Pasal apa dia tahu kata salah? Saya tengok seorang yang saya nak cerita dulu kan. Dia pergi kedai nombor ekor, dia pakai helmet full face, pernah. Masuk pergi beli dalam kedai ekor. Pakai helmet. Maknanya dia tahu tak kata dia salah. Dia tahu kata dia salah. Pasal apa dia pakai helmet? Dia takut orang nampak. Maknanya kalau dia takut orang nampak, dia tahu tak kata perbuatan dia salah. Tak pernah pergi masjid apa kamu? Tapi dia tetap tahu kata benda tu salah. Jadi apa yang seorang ulama kalau berdepan dengan kawan tu, nak buat macam mana? Dia senyum je lah. Marru kirama, dengan keadaan yang cukup baik. Itu sifat yang ke-7, 8. Dan walladzina idza dzukiru bi ayati rabbihim lam yakhiru 'alaiha samman wa umyana. Dan orang yang nak diiktiraf sebagai seorang hamba, apabila dibacakan ayat Al-Quran kepada dia, dia dengar dengan teliti. Dia tak lam yakhiru, maksudnya lam yakhiru ni menggerang. Yakhiru ni maksudnya menggerang. Tak mau dengar. Ni. Ada tak kita jumpa? Pajak seorang tak ada guna. Baca ayat Al-Quran, tak maaf mengarut ayat Al-Quran nak nampak. Somman, buat pekak. Wa umyanan, buat buta. Orang Melayu kita kata pekak badak. Aduh. Istilah summan wa umyanan tu disebut pekak badak. Pasal apa? Pasal orang duk baca bagi tazkirah dia. Malas ustaz, Allah tua nak bagi tazkirah relax. Budak-budak sekarang. Bila kita tegak sikit dia, ustaz apa orang biasa. Ni orang kata sebagai pekak badak. Boleh 1-5 jari tepang. Tapi anak-anak cucu kita boleh kita buatlah orang lain.
Maknanya ayah-ayah, ibu-ibu perlu mengambil tanggungjawab ini untuk mendidik hamba-hamba menjadi hamba yang sebenar. Dan kadang-kadang kita biar. Tidak? Saya kita tengok ciri-ciri hamba yang ke-10. Apa dia kata? وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا. Ini adalah ciri-ciri yang ke-10 seorang hamba, iaitu dia sentiasa berdoa, Rabbana hab lana min azwajina, ya Allah, Engkau berikanlah daripada isteri kami, wa dzurriyyatina, daripada zuriat kami, orang yang apa? Qurrata a'yun, yang ada rasa lembut hati untuk beriman kepadamu, waj'alna lil muttaqina imama, dan menjadikan kami semua ini beriman kepadamu. Muttaqi menjadi orang-orang yang bertakwa. Adakah dia semata-mata berdoa? Tidak. Orang yang dianggap ataupun orang yang sebenar-benar hamba adalah dia memikirkan zuriat yang akan datang. Itu sebenarnya sebab apa Allah letak Rabbana hab lana min azwajina. Maknanya orang yang berdoa ini dia memikirkan zuriat yang akan datang macam mana. Tapi hari ini ibu-ibu, ayah-ayah buat tak macam ni? Setakat berdoa tapi tanpa menegah, jadi ya? Tak. Kita berdoa, ya Allah berikanlah perubahan kepada anakku daripada menjadi mak rempik. Contoh, motor bagi tak? Apa? Nak pergi Zat? Ambil kunci duduk atas. Buat sembunyi Zat. Tak payah pergi mana. Apa nak beli nasi goreng? Ambil duduk dalam mari. Apa tadi? Tak. Anak bagi habuan nasi goreng, bagi rasuah ya, dapat motor. Maknanya orang yang macam ni masih lagi belum diiktiraf sebagai hamba, kerana dia tidak pernah memikirkan apa akan jadi kepada zuriat dia, keturunan dia yang akan datang. Kalau dia tidak didik anak-anak, maka anak-anak tidak ada ilmu untuk mendidik cucu-cucu, maka cucu-cucu tidak akan ada ilmu untuk mendidik cicit-cicit. Maka begitulah berterusan. Dan kalau macam tu terjadi, kita patut malu dengan tok nenek kita yang berada di dalam kapal bersama-sama Nabi Nuh alaihi salam, kerana mereka menjaga iman mereka sampai hari ini kita boleh bernyawa, sampai hari ini kita boleh hidup di atas muka bumi ini. Dia kata, Ustaz, saya tidak pernah memohon doa kepada Allah untuk dihidupkan. Ada orang sebutnya tu. Saya tak perlu sembahyang sebab saya tidak pernah berdoa pun kepada Allah untuk dihidupkan. Nampak? Sombongnya manusia tu. Dia rasa kalau nak hidup kena doa. Allah tidak perlu apa-apa pun sebab untuk menghidupkan kamu. Tak perlu apa-apa pun. Kalau nak hidup kena doa. Jadi semua kami ni berdoa lah nak hidup. Nampak? Sombongnya seorang manusia. Sebab dia tidak pernah memikirkan apa yang datuk nenek dia di atas kapal bersama-sama Nabi Nuh itu melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ciri-ciri orang yang menjadi hamba adalah 10 ciri, dan 11-nya abdan syakura, barulah diterima yang dia itu sebenar-benar orang yang bersyukur. Kalau setakat bersyukur Allah terima, tapi masih lagi bukan diiktiraf sebagai hamba yang bersyukur. Kalau jadi hamba yang bersyukur, Allah sebut di dalam Al-Quran bagai-bagai manusia, nabi-nabi yang Allah sebut semuanya abdan syakura. Maksudnya bila Allah sebut abdan syakura, itulah orang yang Allah betul-betul redha kepada dia untuk menjadi abdan syakura. Kalau kita nak jadi Allah, menjadi orang yang Allah redha, menjadi orang yang Allah sayang, maka kena ambil ciri-ciri sebagai seorang hamba ini untuk kita praktikkan menjadi seorang hamba, dan last sekali menjadi seorang hamba yang bersyukur, dan automatically insya-Allah menjadi yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah dalam ayat yang ketiga. Saya nak sambung mana? Saya nak sambung ayat keempat. Dah 8:45 insya-Allah. Bulan depan kita akan sambung ayat yang keempat. Dalam fasa yang kedua, kita nak tengok Allah nak start cerita pasal Nabi Nabi
kaum Nabi Musa, iaitu orang Israel. Nah, baik. Saya berhenti di sini. InsyaAllah. Baik, ada soalan? Terbayang dalam fikiran nak soal? Ada soalan? Ada soalan? Tak ada. InsyaAllah. Yang baik dan buruk itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya mohon ampun dan maaf di atas segala kesilapan dan kesalahan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعدها تفرقا معصوما. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. يا فارج الهم يا كشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا دافع البلاء والنقم ادفع عنا يا الله يرفع عنا يا الله يكشف عنا يا الله من كل بلاء ووباء وهم وغم وضيق وشدة ونقمة وفتنة. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعوانا يا الله أن الحمد لله رب العالمين. InsyaAllah sama-sama sampai berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.